Alhamdulillah, pada kali ini saya berkesempatan bersama-sama dengan puan-puan hadirin hadirat di bumi yang penuh barakah, bumi yang bertuah, bumi yang banyak berjasa pada bumi yang lain, yang banyak melahirkan para alim ulama, para ilmuwan, orang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tak layak saya berada di sini kerana ramai para alim ulama, para guru, para tutor guru, para alim ulama, bahkan ada di kalangan mereka adalah guru pada guru saya yang berada di bumi Fatani, di wilayah yang penuh berkat ini yang disebut sebagai Serambi Mekah. Yang orang dulu ngaji di dekat dengan Serambi Mekah. Dan hari ini bumi Fatani disebut dengan Serambi Mekah, bumi Kelantan dan juga bumi Aceh. Bumi yang sangat bertuah. Dan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat berpijak bumi yang barakah. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya sebagai tetamu di sini dapat berkat duduk berada di tempat orang-orang saleh, tempat orang-orang yang baik, dan dapat bertemu dengan para alim ulama di sini. Dan terima kasih banyak kepada Haji Taufik, Nayuk kita, yang banyak memberi layanan yang istimewa. Begitu juga orang-orang yang di sekeliling mereka yang sambut saya dari sepanjang lagi. Ustaz Isyam, Qori kita, merdu sungguh suaranya, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, awalnya saya bagi tahu dah, sebenarnya saya ni tak berani nak duduk sini sebab pada alim ulama duduk sini. Tapi oleh kerana permintaan dan juga permintaan ramai di kalangan mereka yang berada di sini, nak saya bagi datang juga. Dan kesempatan itu saya nak mengambillah peluang untuk nasihat di saya. Patut rasa gelap, rupanya pakai spek gelap. Ingat orang tak ada orang, rupanya saya tak nampak. Hak belakang tak nampak, hak depan je nampak. Hak ni lagi nampak, rupanya penuh lagi belakang. Kalau duduk depan ni comel lagi, baru nampak je lah. Tak, ke mana? Duk celuk orang tu saya tak nampak. Baik, tak rugi pun kita berada dalam majlis ilmu, berkongsi ilmu. Lebih-lebih lagi majlis yang dibuat di sini adalah majlis yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam masa sama dia menghiburkan kita dengan nyanyian lagu Islami, lagu ke arah kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, lagu yang memberi semangat cinta kepada tanah air, kenal kepada para alim ulama, rasa tanggungjawab kita orang-orang yang berada di sini. Sebenarnya bumi selatan Thailand ini adalah bumi yang satu rumpun ketika dahulu. Thailand, Kemboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, ini adalah satu rumpun. Semuanya adalah disebut orang Jawa, orang Tanah Jawi, orang Melayu. Alhamdulillah. Batu saya bagi tahu dah, saya tak pandai nak cakap bahasa Thailand. Saya kata saya pandai cakap Melayu. Sini orang Melayu, cakap Melayu juga. Alhamdulillah lah. Faham ke dah ni? Faham lah.
Sawadikap. Kap tahu je. Baik. Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang duduk dalam majlis ilmu tuan puan daripada rumah, mari duduk dalam majlis ilmu. Ia dianjurkan oleh naya kita. Nabi sebut apa dia? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang menempuh satu jalan, kita keluar daripada rumah, mari duduk dalam majlis ilmu, mari duduk dalam majlis ilmu ni, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah Ta'ala akan mudah kita jalan ke syurga. Macam mana nak masuk syurga kalau kita tidak ada ilmu? Begitu juga kita nak menjalani kehidupan di dunia. Nabi sebut, man arada dunya fa'alai bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bi'ilmi. Siapa-siapa nak dunia, mereka adalah kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Man arada dunya, siapa-siapa nak dunia, fa'alai bi'ilmi. Kita tengok ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang berniaga, mesti mereka ada ilmu perniagaan. Baik tu mereka boleh berniaga. Kadang-kadang kalau kita niaga mampu modal, tak ada ilmu apa lagi. Niaga nak untung, betul tak? Betul tak? Betul. Begitu juga ada sahabat-sahabat kita buat bisnes macam-macam lah. Tak kira. Nak jadi nelayan, kena ada ilmu. Nak jadi tukang torek getah. Norek, sini panggil dia pun norek getah. Norek getah pun kena ada ilmu. Kalau tak ada agak bahan ke isi-isi getah, mampu kerah getah. Pada mampu kerah, mampu pokok getah. Tak mati pokok getah. Sini panggil mampu kerah. Panggil mampu juga. Rupa kita sama rupa. Dah orang bahan gulitnya dia pergi bahan ke isi. Mampu saya tu. Tak lubik pada tu isi. Tak lubik lah dalam dia panggil susu dia. Gitu dia. Kena ada ilmu. Orang nak nanam padi, kena ada ilmu. Macam-macam, semua kena ada ilmu. Nak jadi doktor, kena ada ilmu. Kalau anda nak mabuk untuk tepi jalan, tak. Dah jadi doktor diri kan? Khoya-khoya pun langgon lagi. Tak. Jadi mak kuda, tu tak jadi ya. Tak. Tu tak mau. Tak. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mesti kena ada ilmu. Bapa kita percaya kepada doktor? Tak. Doktor kata awak ni bergiam. Kena buat bergiam. Kita pun dah lewat gini. Doktor yang kau percaya kita. Tak. Takut buat. Bapa? Doktor yang royak. Bapa? Doktor wa man arada al-akhirah, siapa-siapa nak akhirat pun dengan ilmu. Nak sembahyang, nak mengaji, nak belajar, kena ada ilmu. Bukan hanya kadar ilmu dunia saja, ilmu akhirat pun kena ada ilmu. Ramai mana di antara kita yang sembahyang, tapi sembahyang dia abaan maghfurah. Seumpama debu-debu yang berterbangan. Allah, rugi. Letih dah. Buat ibadah dah. Tak mengaji. Duduk bumi ulama ramai dah. Tok guru ada
ngaji sini juga. Dah, orang alim sini. Dah, ramai tunggu saya. Antaranya yang pernah ngaji tadi ni duk lelek wilayah tani duk leskan duk lek kedi duk lek ni ngaji belum ni. Nak rayanya ramai para alim ulama tapi kita tak ambil peluang, rugi. Batu pentingnya ada ilmu. Dah bukan syurga ni mudah nak dapat. Tapi dengan belajar duduk dalam majlis ilmu mudah dapat syurga. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah Ta'ala mudah kita ke syurga. Wa man aradahuma, siapa-siapa nak dua-dua, fa'alai bi'ilmi, kena ada dua-dua. Kena tahu belaka. Tak, ilmu dunia kita tahu, ilmu akhirat pun kita tahu. Sebab apa kalau kita dapat dua-dua, akhirat kita dapat, dunia pun kita dapat. Yang terlebih aula akhirat. Dah Ustaz, kalau kita niaga sama boleh dah Ustaz? Bisnes sama boleh dah Ustaz? Boleh, tak salah. Sebab Nabi pun ramai sahabat-sahabat dia dah yang berniaga, ahli bisnes, jutawan, juta wanita, dah ramai orang-orang yang hebat. Tetapi mereka tak tinggal Allah. Sembahyang mereka berilmu, ibadat mereka berilmu, bermuamalah mereka berilmu, dan hubungan mereka dalam internasional pun ada ilmu. Itu penting ilmu, dan semua yang mereka guna melalui ilmu dikira ibadah. Wajib kita kena belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain termasuk ilmu akidah. Ilmu yang duduk dalam hati kita. Oh, kalau ilmu yang kita belajar, ilmu akidah, ilmu kena Tuhan, ilmu kena Nabi, ilmu kena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu kena malaikat, kena kitab yang wajib kita kena imani, yang wajib kita ikut, tentang hari akhirat yang wajib kita kena percaya, yang wajib kita kena yakin bahawa kita akan kembali kepada negeri akhirat yang kekal abadi. Kita di atas dunia ni sekejap je. Allah Ta'ala buat sekejap je kita di atas dunia ni. Sedar-sedar mati. Tapi hak Allah Ta'ala kira atas dunia ni. Atas dunia ni hak Tuhan kira amalan kita, ibadat kita, perbuatan kita. Duduk dalam perut Tuhan dah kira. Keluar dari perut Tuhan kira lalu dah. Jadi orang yang mukallaf, yang akhir balik ke rumah, Tuhan kira lalu dah. Siapa kita mati temu dengan Allah, baik ke buruk ke, kita akan mati juga. Dok kira dia baik, cara mana pun mati. Dok kira dia jahat, cara mana pun mati. Semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kita semua akan mati. Maka apakah persiapan kita sebelum kita mati? Ni kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Sempena amban musim bulan Ramadan, saya nak muhasabah diri kita, nak dengar adik-adik, para guru dan juga semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Dan kita tanya pada diri kita, apakah persiapan kita untuk bertemu dengan Ramadan? Ramadan tak lama dah, nak dekat dah dengan kita. Beberapa hari lah saja lagi dah. Tinggal seminggu tak sampai dah. Seminggu tak sampai dah, ke sampai lagi.
Tak sampai dah. Bulan 12 hari boleh. Tak. Keberapa sini? Seminggu lagi. Tak lama dah. Seminggu lagi kita nak standby masa untuk kita masuk bulan Ramadan. Waktu ni lah, bulan inilah untuk kita persiapkan. Nabi SAW apabila masuknya bulan Rajab, masuk bulan Rajab, Nabi bersungguh-sungguh ibadah dia. Amalan dia bersungguh-sungguh bertambah daripada bulan-bulan yang lain, berbeza. Bulan Rajab kita masyhur dengan kisah Isra dan Mi'raj. Nabi SAW bulan yang sangat bertuah bagi Nabi, iaitu berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala akan bawa jalan Nabi daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa semalam, tak sampai. Naik ke langit. Kemudian Allah Ta'ala pertemukan dia dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi bertemu dengan para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul SAW, dan diperintah oleh Allah solat 50 rakaat. Ada riwayat mengatakan 50 waktu, yang paling kuat mengatakan 50 rakaat. Daripada 10, 10, 10, 10 jadi tarawih semua kita. Dah 10 subuh, 10 zuhur, 10 asar, 10 maghrib, 10 isyak. Daya kata 10, 2 kali subuh pun dah gerak dah. Subuh dah gerak dah. Dah gerak lawan dia. Bukan main. Kita main silap habis orang rebah belakang. Dah, kita dah tak ada orang berani dah. Hero Malaya tak ada ah. Dah, hero Patani kita. Tiba-tiba dah waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi dah. Dah minus 5 rebut kali darah dah lawan. Darah nak lawan, nak lepas darah. Kena peluk gitu dengan selimut. Kena baluk dengan selimut. Kena pegang dengan selimut. Darah cetak sungguh. Dah, berat nana kata regan. Dah, bunuh rana habis. Dengan limut dah boleh nak lawan. Ngaram kamai. Patang dicabar. Patang dicabar apa? Dah, tiba-tiba dengan selimut dah cetak. Panggil Allah Ta'ala, panggil. Tak mari sekarang. Tak pergi sekarang masjid. Tak pergi sekarang beribadat pada Allah. Tak tunaikan kewajipan. Allahu Akbar. Bahaya pandahnya di akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kita semua bukan mudah. Nak jadi baik ni bukan mudah. Payah. Nak buat amal ni bukan mudah. Payah. Dah, yang mana Nabi diperintah 50 rakaat. Bayar. Kalau 50 rakaat ditunaikan, dah nescaya penat dah. Tapi Nabi Musa suruh Nabi kurang. Jadilah 5 waktu dan 17 rakaat. 17 rakaat. Banyak dah. Banyak dah 17 rakaat. Sikit nak dibanding dengan 50 weh. 50 banyak. 17 rakaat sikit je. Tak, sikit je. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Tak, sikit je. Tubuh dah gerak dah. Tubuh penat dah. Tubuh lelah dah. Ini
Sebenarnya Allah Ta'ala turunkan sembahyang perintah kepada Nabi. Allah Ta'ala nak suruh hamba dia dekat dengan Allah. Umpama raja bagi kita hadiah, raja bagi kita hadiah, kita akan jaga sungguh-sungguh hadiah daripada raja. Nak you bagi hadiah kita, besar, rasa besar dah kita, buh kapur dah. Apa? Pemimpin yang bagi kita, bukan orang lain. Orang kawan bagi barang je, ni orang besar bagi. Tunggu bui, rasa besar dah. Saya nak bui ke orang saya takut. Apa barang orang bagi. Ni Allah Ta'ala Raja Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Raja dunia akhirat. Raja segala-gala raja, raja kesekalian makhluk, raja yang menjadikan langit dan bumi, raja semesta alam, yang menjadikan alam, yang menjadikan kita. Dia bagi hadiah. Hadiah apa dia? Hadiah nak suruh dekat dengan dia. Jadi orang kena raja ni hebat. Jadi orang kena raja ni hebat. Ni raja nak turun kat kita. Raja nak turun kat kita, warna kita sambut. Kalau raja nak turun, beradang kita dah. Pemimpin nak mari kat kita, sambut beradang. Ada ulama nak mari kat kita, sambut beradang. Kita sambut dengan gitu, sambut dengan gini, sambut dengan gitu. Kita buat persembahan lah, kita nak suruh raja tertarik, mula-mula boleh mari balik, boleh duduk dekat dengan kita balik, boleh mari mula kampung kita. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita Ramadan. Raja segala alam, Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki alam, mari tawar kepada kita. Siapa-siapa yang solat, dia akan dibuka pintu solat. Siapa yang bersedekah, dibuka pintu sedekah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang berpuasa, dibuka pintu-pintu rayyan, pintu orang yang berpuasa. Siapa-siapa yang mengambil peluang, ambil keuntungan, orang inilah orang yang berbahagia. Lalu Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, aku mendoa dan aku mengharapkan engkau masuk semua, dibuka pintu kesemuanya untuk engkau, mempolihi ke semua pintu-pintu syurga. Allahu Akbar. Kita kalau boleh masuk pintu syurga ikut mana kita nak, syurga. Tak ada orang sekat, tak ada orang alah, kita boleh masuk. Allahu Akbar. Butuh orang ambil peluang pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang panas. Memang masuk bulan Ramadan panas sungguh, tapi Tuhan wajib kita puasa. Wajib kita puasa. Kalau orang pergi ke bumi Eropah, musim itu musim panas juga. Musim habis haji, masuk Ramadan ni musim habis haji dah kalau kira. Musim panas sungguh. Saji habis kering belakang. Panas, terik matahari. Tetapi di situ Allah Ta'ala uji umat dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ja'akum Ramadan, akan datang kepada kamu bulan Ramadan. Bulan apa dia? Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang Allah Ta'ala berkat. Dia dalam bulan Ramadan, mana-mana orang yang beriman, mana-mana orang yang bertakwa, mana-mana orang yang saleh, orang yang baik, mereka akan sentiasa diberkati.
Sama juga kalau kita pergi tanah haram, Mekah. Kita pergi tu dah bekat dah. Perjalanan kita tu pun diberkati dah. Daya kata siapa? Perjalanan kita tu diberkati dah. Dia dah duduk dalam bulan Ramadan. Nabi kata, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Pula ya Allah Ta'ala berkat. Tuhan beri keberkatan. Tuhan bagi anugerah. Tuhan bagi tawaran-tawaran. Tuhan bagi ganjaran-ganjaran. Tuhan bagi pahala-pahala. Bagi siapa-siapa yang nak ambil peluang. Umpama orang kaya, orang yang ada harta yang banyak, ada emas yang banyak. Kita orang mari contoh token emas. Token emas. Ada token emas sini ada? Ada token emas sini? Ada? Tak? Token kedai emas. Kedai emas ni kalau orang ambil duk luar. Gitu ibarat kata. Umpama kata, hang hari kat kita ni, token emas yang mana nak bagi emas kepada kita. Oh, nak bagi free je. Nak bagi free je. Tapi nak bagi free tu kena ada usaha. Usaha apa dia? Mari ambil. Cara nak mari ambil. Cara mana? Ada orang dia pergi ambil dengan troli. Troli yang dia ambil dengan troli. Ada orang ambil dengan mana? Ambil dengan sodek. Ada orang ambil dengan mana? Tak ada sodek, dia ambil dengan baju miskin. Tak ada sodek, tak ada apa nak beli. Ambil dengan beli. Ada orang ambil dengan lori. Ada orang ambil dengan trailer. Ambil trailer. Satu benua 100 trailer. Dia trailer dia belakang sewa. Tak. Kita nak sewa dah. Barang dia belakang sewa sewa. Dah, dia ambil kau lah. Dah, usaha lebih. Dah, naknya ambil. Dah, mah jadi. Walaupun habis sekalian trailer negara Thailand sekalipun, tolak orang panggil Allahumma salli ala Muhammad. Tolak mah. Boleh ambil lagi. Tak habis. Mari pula orang ambil dengan lori, ambil dengan kereta, ambil rantai-rantai ambil. Tiba-tiba ada orang sore tu, dia tengok saja. Orang bagi mah, bagi mah. Mari dah ambil. Ambil tu. Nak saja, rugi. Habis dah, kedai mah pun tutup. Tak ada dah time beri. Tutup dah lah. Lepas tu tengok orang tu, rumah besar, kereta banyak. Buka kedai tu, buka kedai ni, bisnes tu, bisnes ni. Tanya dia, mana mu orang kaya belakang ni? Mana mu orang ni hebat belakang? Kau orang bagi mah. Hari tu, demo dah ambil ke? Lah, orang bagi mah ke? Bau sedar. Lepas duduk dah bau sedar. Ni orang rugi. Ada orang ambil walaupun dah banyak ambil dengan tangan. Tak. Lagu mana ni tak nak sebutnya? Rugi. Nabi kata apa dia? Man urima khairah faqad urima. Siapa yang Allah Ta'ala harap kebaikan, walaupun di sana ada keberkatan, walaupun di sana ada kebaikan, walaupun di sana dibuka pintu-pintu syurga, walaupun di sana ditutup pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu neraka, tapi ada orang yang rugi, tak ambil kebaikan tersebut, keberkatan tersebut, faedah tersebut. Orang ni orang rugi dunia akhirat. Allahu Akbar. Nabi kata apa dia? Dah bulan Ramadan, iftaradallahu alaikum syiyamahu. Difardukan kita berpuasa.
Kita tanya pada diri kita, kita siap dah lagi untuk kita belajar tentang puasa? Mudah je Ustaz, belajar puasa, makan sahur, dah. Lepas tu dengar azan kutiah subuh. Lepas tu masuk tahan lapar dan dahaga, masuk waktu maghrib kita makan lah, buka puasa. Tak payah pun Ustaz, betul, tak payah. Tak payah bagi orang yang tahu, orang yang belajar. Tapi yang akan jadi payah bagi orang yang tak tahu dan orang yang tak belajar. Datang buat puasa. Lama mana orang yang Nabi kata tak puasa mereka jual afaf. Puasa dia hanya sekadar lapar dan dahaga. Tak semayang, tak semayang. Dah orang ambil peluang tadabbur Al-Quran kita. Orang ambil peluang baca Al-Quran, kita tak baca Quran. Orang ambil peluang berzikir, kita tak berzikir. Tawa amal. Orang duk qiyam, orang duk tarawih, duk semayang buat ibadat, tak semayang, tak tarawih. Dah, tak qiyam pula. Rugi, sangat-sangat rugi. Kita nak ke jadi orang yang rugi? Allah Ta'ala fardukan kita puasa, maka kita kena tahu hukum-hukum puasa, syarat sah puasa dan perkara yang membatalkan puasa. Puasa yang diterima oleh Allah bagaimana? Puasa yang tidak diterima oleh Allah bagaimana? Jangan hanya puasa kita puasa lapar dan dahaga. Rugilah. Dah lah lapar, dah lah dahaga, tak boleh apa-apa. Rugi. Tak ada apa-apa. Boleh lapar dan dahaga, tapi pahala tak ada. Baik tu kita kena jaga lisan kita, lidah kita. Nak dah orang puas, orang tidur. Dah, kalau di sini bagi orang puas kau tidur kau sama. Tidur juga. Oh sama. Dah, Kelantan. Dah, Kelantan tidur. Dah orang puan. Dah, orang perempuan, wanita. Duk jumpa kawan lama. Sembang, berapi, cerita pasal orang tu, cerita pasal ni. Bupak orang tu, bupak orang ni. Kata kau orang. Tak ada apa. Orang lelaki tak suka Ustaz kata kau orang puan. Lelaki pun sama juga. 2 kali 5, 5 kali 2. Cuma hal lebihnya orang puan. Tak. Minta maaf lah orang puan. Kita kena royak sebab golek kita jumpa lagu tu belakang. Dan orang lelaki pun sama juga. Tapi tak lebih pada hatu. Dah. Orang puan ni mudah je nak masuk syurga. Tak payah pun. Nabi kata syurga dengan perempuan ni secekat. Secekat je. Secekat ni akak kaki tu sampai ada syurga. Akak kaki tu sampai ada. Noyaknya dekat je. Tapi ramai mana yang Nabi royak? Ramainya duk di dalam neraka. Apa? Sebab mereka tak ikut apa hak Tuhan bagi tahu, hak Allah Ta'ala bagi tahu. Dan saya mendoakan semoga semua perempuan-perempuan yang hadir pada malam ini dah dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan hak Nabi tengok. Dah, kita tak mahu hak Nabi tengok. Hak duduk dalam neraka tak mahu. Supaya mereka ni taat pada Allah, taat pada Rasul, ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul. Dan bagi yang bersuami, taat pada suami. Taat pada Allah mudah, taat pada Rasul mudah, taat pada suami payah. Dah, anak taat pada suami ni payah. Dah, nak jadi wanita solehah ni bukan mudah weh, payah weh. Dah, hampir nak cari wanita solehah tu payah. Tetapi dah, kita cuba kena jadi wanita yang solehah, wanita yang baik.
Macam mana taat pada suami? Dah aman tidak. Dah suami kata, dah ambillah air, suami penat balik kerja. Ambillah air be. Dah, ya ambil air yang. Dah kalau terlalu yang ni ayang. Dah. Kalau ayang kan, ayang tukar dengan ayang. Ayang ke ayang? Ayang boleh berlaku. Dah, dah, nak royak je. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah, gambar air tu. Oh, kaki ada, tangan ada. Gambar sendiri kau. Oh. Mana nak taat pada suami? Allahu Akbar. Payah. Dah, tu baru simple. Dah, banyak orang. Lepas tu Allah Ta'ala bagi orang lelaki ni sabar yang tinggi. Dah, kalau talak duduk tangan orang lelaki, gak orang puan, gak habis orang lelaki jadi janda. Dah, dah. Sebab talak duduk orang puan, kalau tak talak duduk orang lelaki payah sikit. Dah, payah. Tu pun ramai tu. Jadi cerah-cerah berani orang lelaki belakang. Dah, payah juga dah. Dah, orang lelaki ni, orang puan yang minta, bukan orang lelaki minta. Banyak ramai. Hampir kita tengok jabat-jabat agama 60-70% adalah orang puan. Yang minta. Minta pasal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan mudah. Bulan Ramadan juga Nabi tawarkan kepada kita apa dia? Tak yuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga dibuka. Pintu rayyan terbuka. Pintu solat dibuka. Pintu sedekah dibuka. Pintu macam-macam pintu syurga, 8 pintu syurga dibuka. Dibuka belaka. Ada orang yang solat dapat buka pintu solat. Ada orang yang berzikir dapat pintu ibadah. Ada orang yang dah berpuasa syukur-syukur, puasa kerana Allah, puasa bukan kerana nak sesuatu, bukan kerana takut pada orang, kerana nak tunai perintah Allah, kerana rasa tanggungjawab, rasa keinsafan, rasa nak jadi hamba Allah, nak hampir kepada Allah, nak dekat kepada Allah. Puasa dia boleh masuk pintu raya. Dah, ada orang yang bersedekah, dia tak kaya apa, tapi ada duit bagi. Ada sikit je. Tak, ada banyak mana? Ada 100, ada 10 bat aja. 10 bat ni beli. Ya. Bat dah, sini bayar bat ke ada. Tu dah. 10 bat, tu dah. 10 bat 10 sen lah Malaysia. 10 bat 10 sen. 10 bat siap. Kalau sebab 10 sen. Ada duit 10 bat. Sebab. Ada duit sebab je. Ada sebab je, boleh beli kelak je. Dah. Boleh Malaysia je. Tengok budak-budak lapar. Dah, ambil bagi buah kelak, bagi kelak suntik. Boleh. Tak payah pun. Sebab Nabi ketika mana masuk bulan Ramadan, ajwadun nas. Orang yang paling pemurah. Orang yang sangat murah. Nabi ni orang yang pemurah dah. Apabila masuknya bulan Ramadan, Nabi jadi lebih pemurah. Ajwadun nas, paling pemurah di kalangan manusia. Oh, kita nak ikut para sahabat payah dah. Nak ikut Nabi lagi lah payah. Sifat
sebagaimana sifat Nabi. Paling kurang kita boleh ikut sedikit demi sedikit. Nabi ini bukan orang miskin. Nabi dah hidup dalam keadaan miskin. Nabi bukan orang miskin, tapi Nabi dah hidup dalam miskin. Bapa Nabi bukan miskin, Ustaz. Bukan Nabi lahir yatim piatu. Betul. Lepas tu Nabi lahir yatim piatu. Bukan Nabi nega. Dah kalau Nabi nega tu kata kaya. Kalau Nabi nega memanglah kaya. Dah apa? Mana duit Nabi? Nabi sedekah. Nabi pemurah. Tolong orang-orang miskin. Duduk bersama orang miskin. Begitu juga kalau kita cerita tentang harta yang disebut harta ghanimah. Untuk Rasul, untuk Nabi besar. Bukan sikit bagi harta. Kalau kita kat dalam bagi harta ghanimah kat untuk Nabi ni, nak banding dengan kita, kaya Nabi. Orang ulama mengatakan kalau setahun sekali peperangan Nabi dapat 7 keturunan tak habis. Harta Nabi 7 keturunan tak habis. Dapat mana harta Nabi banyak-banyak. Sampai waktu mana Nabi wafat pun baju besi dia gadah. Harta dia semua disedekahkan. Harta dia semua diinfakkan. Allahu Akbar. Batu kalau orang takut sangat doa hak Nabi minta. Kalau orang nak bisnes, nak berjaya, jangan doa ni. Takut. Apa? Ya Allah, hidup kalau aku bersama dengan orang miskin. Mati kalau aku bersama dengan orang miskin. Dan dibangkitkan bersama orang miskin. Bahaya juga doa ni. Takut miskin sungguh kita. Kita pernah doa ni, tapi tak miskin juga. Murah rezeki. Masa kita duduk ngaji, duduk nenek kata banjir dulu. Kita cerita sama-sama. Mana-mana kuliah kita cerita. Kita tak kaya. Kita hidup tak kaya. Kawan-kawan ingat kita kaya belakang. Tapi kita tak kaya. Duit tak ada. Kadang-kadang minta dengan orang, pinjam duit. Lama-lama orang beri. Rezeki. Tekak saya duduk mengaji. Alhamdulillah, duduk mengaji pondok Allah Ta'ala murah semua rezeki. Ada orang tubui. Siapa mau kita kata, kalau duit ni sifat-sifat boleh gaji 2, 3, 4 kali dah. Tapi paman duit, tak ada orang. Dah apa? Dah orang ingat kita kaya. Tanya kita tu, suruh kita beli, belanja. Habis duit kita belanja. Di kedai habis. Dekat Masjid Beji. Masa tu Masjid Beji baru lagi masa tu. Masjid Beji. Waktu tu ada duit RM5 je. Bulan tu memang tak ada duit sungguh. Ada RM5 sungguh. Kita buat air. Dah lah. Mak tak aja bagi duit. Abang ipok pun kadang-kadang 2, 3 kali je bagi. Tak bagi kau lah. Sama je lah. Payah. Waktu tu kita RM5 ni. Sebab ada RM5, ada orang banyak-banyak, orang beri. Kan biasa kalau di Kelantan orang bagi dan pekat sutik air kotak. Lepas tu ada duit 10 riyal. 10 riyal banyak dah. 10 riyal Malaysia. Hak tu duit tu. Hari tu tak ada duit. Ingat nak beli. Sebab kita biasa makan nasi ayam RM1.90. Dekat depan Masjid Beji dulu. Ada kalau orang puasa ada kedai nasi ayam. Lama dah. 5 tahun. 6 tahun, 7 tahun lepas. Masa kita ngaji dulu. 8 tahun lepas. 8 tahun. Bukan 6 tahun dah, 8 tahun dah.
Dah. Oh molek-molek ada. Kita duduk situ. Pergi bayar Jumaat. Balik bayar Jumaat. Yang nak agak. Tinggal duit. Nak balik. Tak ada duit kecil. Ada RM5 je. Buat keluar dah. Nak asa mula. Ada sedap asa. Dah kita jadi ngaji pondok dah. Orang panggil ustaz dah kat situ. Dah. Jadi buat masa jugalah. Dah. Kalau aku duk ikhlas pun. Habis juga binti. Aku ikhlas je lah. Dah. Aku suruh je lah. Tak ada rezeki lah. Aku duk makan nasi ayam. Tak ada rezeki lah nak makan nasi ayam. RM1.90. Kita ada adik. Adik seorang duduk. Dah. Kalau RM5 tu tak ada. Tak ada lah. Kalau tak ada adik pun boleh nak makan. Tak apalah. Kita pun kabur. Kita makan tapis lah. Kita makan pondok lah. Dah. Pergi balik. Balik. Ada orang tahu. Dia tahu daripada mana. Bukan boleh RM5. RM550. Tu dia. Ini kita cerita ni. Cerita benar. Kisah benar. Dah. Ngaji mana? Dia tapi. Ni dah bagi duit ni. Duit zakat. Boleh. Boleh lalu. Boleh duit lalu. Orang duit. Alhamdulillah. Rezeki. Nak cerita apa dia? Kebaikan. Dunia tu habalah lalu dah. Start pada tu gak. Dah. Biar tak ada duit. Murah rezeki. Kadang-kadang kita pergi kadang-kadang. Dah. Orang bagi ceramah. Bukan bagi banyak pun. Dah. Bukan bagi 2, 3, 40 ribu. Dah. Bagi 2, 300 ya. Dah sekali lagi. Minyak kereta 50 ya dah. Kalau jauh sikit 100 ya dah. Balik-balik tak ada. Duit tak ada. Kita pun pinjam duit orang tu. Dah. Orang tak tahu. Dah. Ada duit orang bagi kita pegang ni. Kita pinjam. Kek pergi bayar. Dah. Alhamdulillah. Tuhan bagi. Lepas tu kadang-kadang kita, kadang-kadang tak apa. Kalau orang bagi makan, baru pergi makan. Kalau tak makan, tak balik dulu. Dah, biasa dulu. Dah kita rasa. Dah, payah. Tapi Allah Ta'ala bagi buah rezeki, Alhamdulillah. Dah, lepas tu kita kecek kawan-kawan. Kita kabur kawan-kawan mana. Dah, kita ni walaupun tak kaya, tapi buah rezeki. Bapa Allah Ta'ala beri kalau kita buat kerja, mudah ke orang. Banyak orang minta sumbangan apa, duit kita tak ada mana. Tapi kalau orang ajak kita bagi sumbangan, kita beri. Takkan hak kita mampu. Alhamdulillah. Allah Ta'ala murah rezeki semua. Jangan kita bantu kerja orang buat amal, dapat pahala. Bantu sedekah ni besar pahala ni. Dan kita buka peluang bagi orang yang nak sedekah. Orang buat infak. Nak kita infak pula ni banyak. Kalau pantai ni kita pergi ziarah ada berapa pondok. Allahu Akbar. Allah Ta'ala uji macam-macam. Kalau orang petani bakat bantu, ringankan beban, bakat tolong, nescaya Allah Ta'ala murah rezeki. Lebih-lebih lagi kita tolong pondok-pondok, sekolah-sekolah agama. Sebab ni pondok-pondok sekolah agama ni bukan untuk kita je kita bantu ni. Bukan untuk dia je kita bantu, untuk diri kita. Hak tu lah hasil kita. Bantu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laula akhaltani ila ajalin qarib. Tak, apabila tak, jikalaulah tak ni ila ajalin qarib. Di saat mana nak dekat dah dengan kematian, nak minta tangguh sekejap. Minta dengan Tuhan, ya Allah, boleh dah muakhir sikit ajar aku ni. Sekejap je, qarib. Hampir ni. Sikit je. Tunggu sekejap ya Allah. Jangan matikan aku ya Allah. Saat mana
nyawa duduk ke halqa. Dia kata mana? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku nak bersedekah. Tu yang sebut. Tengok. Apa? Sebab tu saya balas kes. Tak mana sakaratul maut, dia nampak dah tempat dia hasil daripada sedekah. Dan nak jadi orang yang soleh, nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang taat, bukan mudah, payah. Nak jadi orang yang soleh, baik tu kita kalau puasa, jangan tinggal semayang. Dan yang kedua, banyakkan bersedekah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, banyakkan baca Al-Quran. Dan Al-Quran ini yang kita baca akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kita. Dalam kubur ditolong dah kita. Ada amalan kita akan dapat di hari akhirat. Dalam syurga kita dapat. Ada amalan kita pada ketika mana siratul mustaqim, jalan yang mana titian sirat tadi. Ada amalan kita yang kita lakukan duduk pada mahsyar. Antaranya orang yang duduk pada mahsyar, imamul adil, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang mana waktu usia muda dia takut pada Allah, dekat dengan Allah, hidup dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Ibadatillah sentasiu. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Habiskan usia muda dia dekat dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dah banyak lagi dah. Dan antaranya juga orang yang bersedekah. Pada mahsyar pun dapat juga. Yang mana orang yang bersedekah, tangan kanan dia berinfak, tangan kiri dia dah sedekah dengan makna ikhlas kerana Allah Ta'ala. Macam saya sebut tadi lah, ikhlas dah ikhlas pun, duit habis dah sedekah. Kalau mudah ikhlas, pergi habis, tak ada. Kalau mu ikhlas, dapat pahala, akhirat kamu akan dapat juga. Tak, betul tak? Habis-habis dah. Kalau ada ikhlas kan, dia rugi. Sia-sia. Dan ada juga kerana nak tunjuk ke orang. Ada juga kita sedekah nak tunjuk ke orang. Riak. Lalu Allah Ta'ala kata, ashabu, mu pergi kepada orang yang kamu tunjuk. Adakah kamu akan dapati? Dia akan tolong kamu. Tak ada. Rugi juga. Tak. Kayak akhirat, kayak orang yang bersedekah kerana apa dia? Kerana riak, kerana nak tunjuk orang, nak kamu akulah bersedekah. Tapi kalau nak tunjuk kebaikan kita supaya orang lain pakat buat amal, boleh pahala. Ditunjuk mithlu ajlihi. Dan seumpama begiang-begiang. Baik tu orang yang bagi makan kepada orang berpuasa, contoh walaupun sebiji buah kamar, dalam hadis Nabi sebut, bagi orang makan sikit tak banyak pun, bagi sikit je orang makan. Dah kita beli buah kurma dah sekotak dalam berapa bak, 100 bak ke 50 bak. Lebih kurang sekotak 50 bak, 100 bak. 100 bak berapa ya? 10 ya. Dalam 10 ringgit jaga. Dah 10 ya. Dia dalam kotak tu ada kumur banyak tu kan. Dah adalah dalam 50 ataupun 20 biji. Kita pergi ke orang, dah sebelum buka puasa ambil suntik, bagi orang makan kumur, suntik. Dapat pahala. Orang tu puasa, kita dapat pahala puasa mithlu ajrihi. Sama macam dia puasa, dia dapat 100, kita dapat 100. Dia dapat 1000, kita dapat 1000. Allah. Payah juga apa payah? Nak bagi tu pun payah. Benda tu simple je kalau kita biasakan. Da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yughlaqu fihi abwabul jahim.
ditutup pintu-pintu syurga, pintu-pintu neraka jahim, api neraka. Ditutup serapa-rapanya pintu-pintu neraka. Dah, pintu neraka Tuhan tutup. Dah, Tuhan tutup rapat. Tak ada orang buat maksiat, tak dapat dosa. Buat maksiat, tak Tuhan buka pintu syurga. Orang buat maksiat, orang buat apa, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Baru bulan Ramadan, bulan melepaskan manusia daripada api neraka. Awalu maghfirah, awalu rahmah, dan awsatu maghfirah, dan akhiru itqu minan nar, dilepaskan daripada api neraka. Awal-awal dia rahmah. Apa? Masuk bulan Ramadan, berkat, rahmat, kebaikan curahan Allah Ta'ala. Pertengahannya, apabila orang tu dah dapat rahmat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa orang-orang tersebut, walaupun seluas lautan. Banyak dosa ni, tak kira banyak mana pun dosa kita, walaupun jahat mana dosa kita, jahat mana kelakuan kita, maksiat kita, tetapi dengan kita istighfar, minta ampun dengan Allah. Kalau kita syirik, kita kembali kepada Allah, kita mengucap 2 kalimah syahadat, kita tinggalkan perkara-perkara syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa kita. Dosa di sini, dosa-dosa kecil. Kalau kita taubat, Tuhan akan ampun. Dan akhiru itqu minan nar, apabila mereka dah dapat keampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah, Allah Ta'ala akan lepas daripada api neraka. Makna kata yughlaqu fi abwabul jahim, Tuhan tutup pintu neraka bagi orang-orang yang bertaubat, kita akan masuk neraka. Contoh, Nabi kata orang yang meninggalkan solat, orang yang tak sembahyang, dah masalakakum fi saqar, apa sebab kamu tak sembahyang? Dan sebab apa? Qalu, jawab mereka tu, lam naku minal musallin. Kami tak. Sebab apa? Kami ni di kalangan orang-orang, termasuk di kalangan orang-orang yang tak sembahyang. Nabi kata orang tak sembahyang tak dan neraka. Apabila masuk Ramadan, dia mula bertaubat, dia mula start qada sembahyang, dia mula insaf kepada Allah Ta'ala, dia sembahyang. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang duduk dalam neraka, orang lagu mana? Sinfani min ahlin nar lam arahuma, 2 kelompok yang duduk dalam neraka yang aku tak pernah lihat setelah kedatangan Islam. Apa dia? Yang pertama Nabi sebut, Nabi sebut apa dia? Qaumun ma'asiyatun ka'annabil baqar yadribuna bihannas. Mudah faham, pemimpin yang zalim, yang mana mengikut undang-undang kepala otak sendiri. Orang miskin, orang kaya dibebaskan, orang miskin kenakan hukuman. Contohnya ni. Yang kedua, Nabi sebut apa dia? Jelas. Nabi kata wanisa'un kasiyatun 'ariyah, tapi bertelanjang. Ni ingat orang puan. Kena royak lalu. Orang puan pakai pakaian tetapi bertelanjang, maksudnya pakai baju ketat. Ni comel ni. Kita buat mari contoh. Tak cukup baju dah ni. Cukup baju dah ni. Ada orang dah. Assalamualaikum. Ada. Dah cukup baju dah. Dalam botol saya ni. Tak cukup. Dah atas buka, bawah buka. Dah baju orang pandai, baju singgah pandai.
Orang pakai baju dia kalau ni bikini lah, duduk cerita. Tak, baju tak, baju dia pakai baju dah cukup. Tak, so ada baju cukup dah, baju cukup dah, molek dah, atas sampai ke bawah cukup dah. Tapi pulak dapur pulak betul bayang, bayang baju tak. Selagi betul tubuh, nampak betul tubuh. Baju molek dah, pakai pudah dah, pakai tudung labur dah, pakai tudung dah, pakai baju molek dah, macam baju kurung dah. Tapi baju kurung kan ketat, nampak habis body. Tak boleh. Tak boleh. Tutup aurat lah tu. Tuhan ni tutup kulit, bukan tutup aurat. Pakai baju pula bayang dalam dapur belakang. Gunung berapi dah. Dapur belakang. Tak boleh. Orang panggil apa dia? Dah. Wanisaun kasiyatun ariyah. Perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Siapa mereka ini? Golongan mana ini? Nabi sebut, la yadkhulna jannah wa la yajidna riyaha. Dan tidak akan masuk syurga dan tak akan bau-bauan syurga. Allah wal-iyazubillah. Ustaz kata saya ni ahli neraka ke? Saya tak royak kawak. Saya kata Nabi royak orang yang pakai pakaian ketat, orang yang tertutup aurat. Kalau nampak rambut dah kata. Hak pakai tudung pun nak pakai tudung pula, hak jadi nampak bonggok unta tu. Nama orang panggil. Kan lagi bulan-bulan Eropah banyak pakai tudung dah. Sebab saya pernah duduk di Turki. Saya pernah duduk di Turki, dia pakai sanggup tu. Mujurlah saya orang lelaki, kalau saya orang puan boleh buat gitu juga. Orang dah panggil lah Ustaz Makcik. Orang panggil, bapa, dah pakai sanggup tu, sanggup tinggi dengan orang lain. Ada orang tu, kita tengok tu, dia taklah tinggi sangat, tapi tak sama tinggi dengan orang yang tinggi. Bapa, rambut dia ikat-ikat begitu. Pakai tudung. Ada akan tudung dia kata lah. Umpama bong unta. Ada pula, boleh dah pakai tudung, pakaian boleh dah, apa boleh dah. Duduk jalan depan orang, lenggang. Orang pun tengok, orang Tok Imeh tengok. Tok Imeh kata jadi. Bukan Tok Imeh sini, Tok Imeh lain. Tok Imeh tengok kita, jadi juga ni. Buat tengok depan, tua dah. Tok Imeh tak sedar ke diri. Dia pun tua juga. Bukan sini lah, tempat lain. Tak boleh balik lagi kena aku putus sini. Nak sebutnya Allahu Akbar. Tak boleh. Nabi sebut apa dia? La yadkhulna jannah wa la yajidna riyaha. Dan Nabi sebut lagi, sesungguhnya bau syurga itu kaza wa kaza, jauh perjalanannya. Jauh macam mana? Ulama kata memberitahu bahawa jauh perjalanan bawah syurga sudah dibau jauh 500 tahun perjalanan. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, 500 tahun perjalanan jauh nak sampai ke syurga. 500 tahun perjalanan boleh bau syurga. Bayang, 500 tahun perjalanan boleh bau dah syurga.
syurga. Tiba-tiba orang lagu ni tak boleh bau syurga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah Ustaz, orang puan je Ustaz. Orang lelaki nak kena. Kena juga. Apa nak kena ya? Apa Nabi kata orang puan. Sebab orang puan hak payah sikit tentang aurat dia. Aurat orang puan mana? Tahu tak orang puan? Ada orang puan dah. Oh ada. Saya ingat tak ada. Tak. Orang puan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Dua tapak kaki Ustaz. Dia ada. Tak tengok keadaan. Ada masalah. Contohnya pekerjaan ke apa ke yang ada waktu-waktu ni. Tapi tak boleh juga dengan orang lelaki. Tak boleh. Yang ajnabi. Yang mahal tak apa. Oh, payah juga. Payah. Bukan mudah. Nak jaga orang tu payah dah weh. Tiba-tiba dia minta apa dengan Allah. Lepas pada masuk bulan Ramadan, dia bertaubat, minta apa oleh Allah. Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Sepatutnya masuk neraka, tutup. Tak boleh masuk. Sebab apa? Dia bertaubat, minta apa dengan Allah. Dia seorang pezina. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia. Dia puasa pada bulan Ramadan, sembahyang tak tinggal. Dan dia juga beribadat kepada Allah. Dia tinggal melakukan perzinahan. Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka Allah. Mudah je lah dapat syurga. Mudah lah. Cakap memang mudah. Dah buat payah weh. Semua boleh bercakap. Tetapi lah buat sangat-sangat payah. Allahu Akbar. Cuba kita usahakan nak jadi baik. Nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang seterusnya Nabi tawarkan di dalam bulan Ramadan. Nabi tawar apa dia? Nabi tawarkan wasufida li syayati, diikat padanya syaitan-syaitan. Syaitan kena ikat bulan puasa. Bulan puasa syaitan kena ikat. Dah Ustaz tu kata bulan puasa kena ikat, tu tak puasa, tu syaitan. Tak ada, itu nafsu. Syaitan kalau orang yang jahat-jahat dah, dia dah kawan banyak dah. Dia syaitan ni dia akan pengaruh orang hak lagi alim, hak lagi hebat, hak lagi dekat dengan Tuhan, lagi kuat dugaan ni. Nak akhir zaman ni. Dah, tok guru, para alim-alim ulama. Kalau duduk di Malaysia kat dak leh. Dah, lendi kak, dengar nama ustaz. Nama ni, penunggak agama. Dah, tunggak apa? Dah. Ni, bahaya ni. Akhir zaman. Apabila orang anggap gitu, sehingga orang jahil yang akan jadi. Orang akan anggap orang jahil yang hebat. Dan dia, orang jahil dia diangkat jadi pemimpin. Fadallu wa adal, sesat lagi menyesatkan ni. Dan ni orang percaya netizen pada ahli ulama. Tak boleh dah. Lama dah jadi tok musti. Tok musti dah dapat fatwa dulu pada musti. Musti jawab, dia pula jawab. Musti tak tahu. Mengaji kau mana? Kau Facebook. Kau TikTok. Ngaji tak habis. Mu ambil tu sikit, jadi sesak habis. Orang kena belajar. Tu jadi sesak. Kerana ikut wahyu bukan dekat ilmu. Ini bahaya di akhir zaman. Gambar gini. Dan ni nak antara tanda-tanda akhir zaman. Iaitu ramai orang yang pandai berbicara tetapi umpama teh yang kosong. Ilmu tak ada.
dah. Obat tu orang yang ada ilmu ni, semakin tinggi, semakin tunduk kita, semakin tinggi, semakin angkuh, sombong, angkuh. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik tu kita tengok ada ulama mula dikeji, mula dihina, mula dikata. Dah akan cari peluang-peluang kesalahan-kesalahan, walaupun terpaksa cari kesalahan dulu. Lama-lama, zaman orang dulu, zaman jahil dulu dicari juga, korek juga. Sebab apa? Supaya orang tak boleh ikut dia. Jangan ikut dia. Tentu. Nah memang tak boleh ikut orang zaman dulu jahil lah. Dan dia bertaubat, kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, takkan tak boleh ikut. Akhir zaman, hari ni orang cuba nak, orang panggil memusnahkan. Dah boleh. Baik tu, tak kita kena sentiasa duduk dengan alim ulama. Kita kena setusuk duduk dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, supaya kita sentiasa mendapat ilmu dan kita juga dapat kebaikan-kebaikan yang ada pada para alim ulama hari ini. Allahumma salli Muhammad. Dan zaman ini zaman dengan penuh fitnah. Semakin hari semakin banyak. Dan hari ini pula nak melahirkan ulama, payah dah. Payah. Matinya orang alim, nak cari hak supaya alim macam dulu tak boleh dah. Cari, tengok mati tu dalam. Oi, tak boleh nak jumpa dah. Dah, mati ni pada tak boleh nak jumpa dah orang setara tu. Mati ni dah tak kenali, tak ada dah orang nak challenge macam tu. Mati tu Syekh Ahmad Patani, mati dia tak ada dah nak challenge. Dulu orang anggap orang Melayu ni tak hebat. Tak hebat warna. Tak kenali murid Syekh Ahmad Patani, orang Patani. Dah, orang alim Syekh Ahmad ni dah tubuh dia kecil, tak usah. Dah, dia pergi berlawan dengan orang Mesir. Dia berlawan dengan orang Mesir. Dia berlawan dengan orang Mesir, orang Arab. Tak kenali ni pakar dah bahasa Arab. Dia kata, debat kali pertama aku bahagi, debat kali kedua aku bahagi, debat kali ketiga aku bahagi, debat kali keempat aku bahagi, sampai ke kelima kena tak faham dah. Bahasa gapo tahu Arab mana dah tahu dah. Tak ni dah. Lala dia kata apa habis debat tu menang dah Syekh Ahmad. Lalu Syekh Ahmad kata mari ya. Dah ni mari ambo serah ke tok guru ambo pula. Orang Arab pakai tarik ni. Padahal ada murid dia. Tak kenali kan jenis tubuh besar. Syekh Ahmad buat belakang, buat lakonan. Dah tak kenali ni macam tok guru dia. Dah Syekh Ahmad ni macam ada murid dia. Dia tak kenali pun bagi tahu lah orang Arab. Dah ni. Saya dah serahkan dok murid saya je. Debat. Kalau lepas baru saya pun akan cakap. Lah benar Syekh Ahmad tak kenali mendengung. Tak tahu nak jawab apa. Lepas tu akhirnya Syekh Ahmad pun serah ke tak kenali. Syekh Arab tak berani berlakon nak debat dengan tak kenali. Nali juga tak kenali tu. Tak. Nak sebutnya hebat. Nak cari orang macam tu, tangan tu. Tak jumpa dah. Dah ahli bahasa Arab, ahli nahwu, ahli surah, ahli balawah, ahli segala ilmu Allah. Fiqh dia ahli, tasawuf dia ahli. Dah tauhid dia ahli berlaku Allah. Tak jumpa dah. Payah dah nak jumpa. Dia kata nak cari macam zaman Imam Syafi'i, Imam Malik, hak baru, hak lepas, hak 100 tahun lepas pun dah cari supaya gitu. Dia kata hak zaman dulu. Tapi akhir zaman ni siapa oleh ulama-ulama dulu dia hina. Oh, Imam Syafi'i gitu, Imam Syafi'i gini, Imam Syafi'i tak jumpa hadis.
Hebat benar dia pun macam ni. Oh, tengok Adi pun pakai laptop. Tengok Adi pun pakai telefon. Tengok Adi pakai kitab. Imam Syafi'i haddatsana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala shaykhi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menengok Imam Syafi'i 4-5 jalur je. Kita berapa banyak jalur dah? Tu pun banyak putus dah. Dah. Allahu Akbar. Praktek Imam Syafi'i. Praktek ada ulama. Orang-orang dulu. Allah. Ini akhir zaman fitnah. Allah. Syaitan diikat pada bulan Ramadan. Syaitan kena ikat. Apabila syaitan diikat, patutlah orang nak buat baik jadi mudah. Hak jenis baik dah. Apabila masuk bulan Ramadan, jadi kau baik. Ya, oh rajin tadawul Quran, rajin berzikir, rajin qiyamullah. Oh malam tamu kejutkan syaitan kena ikat. Penuh masjid, penuh surah malam tamu. Dia kejut syok. Pada kejut syok pun penuh. Hei, tak imeh kejut tengok. Warna penuh mana ni? Oh, dah ingat tarawih. Tak ingat malam ni tarawih. Dah, esok nak puasa dah. Dah tak ingat. Dah duduk sejik. Kapan garik. Lepas tu balik garik pula dengar kuliah. Dah tahu malam ni malam tarawih. Dah, dia ingat malam esok. Rupa-rupa lah. Esok dah puasa. Tak ingat dah sedar tengok. Tiba-tiba kejut ramai je bang. Sebab saya pernah kena. Kita pernah kena. Lepas tu kita tahu. Kita pernah kena. Tiba-tiba warna ramai mana ni orang yang main sejid kampung ni. Dia ingat. Mari teringat. Lah malam ni malam tarawih rupanya. Lah kena main tarawih malam ni kita. Baru teringat. Dah sedar dah kita dah dengar pengumuman. Orang lain ada rumah dengar pengumuman. Kita dah segi dah dengar pengumuman. Telefon dah bawa. Kalau buat telefon tahu ke? Raya dah esok, puasa dah esok. Tahu. Ni dah tahu. Penuh masjid. Kejut syok. Tak, apa? Syaitan kena ikat. Tapi walaupun syaitan kena ikat awal-awal, lama-lama gak ikut nafsu dah pula. Dah mula-mula tu kena syok. Nafsu dah nak awal lagi. Nafsu dah nak beki lagi. Dah nak kontrol lagi. Ada kejut kan. Batu kalau kita tengok ramai malam tamu sampai malam ke-10 penuh orang. Masuk malam tengah-tengah kurang. Masuk malam terakhir tak ada. Tinggal tak email tak bila tersiuk. Hak tu je ada. Oh inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi sepatutnya malam terakhir kau ramai. Kalau duduk belakang malam tamu macam biasa je. Malam kedua ramai ada. Macam biasa lagi. Masuk malam ke-15 sampai malam ke-30 penuh je. Alik kita balik ku. Malam ni lah kau gue. Malam awal penuh. Kau balik kau tu. Patutnya malam akhir lah kita kena penuhkan istiqamah. Dah boleh ustaz. Kita nak raya dah. Kena beli baju raya. Dah. Kaki nak beli kuih raya. Kesini dia dah raya sini. Sini raya juga kan. Supo Malaysia juga kedok. Supo Malaysia juga. Sama. Gijal rumah orang juga. Gijal kubur juga. Sama. Tak. Malam akhir penuh supermarket. Minta maaf lah. Kita kena royak. Kena tabuk. Tapi malam awal penuh masjid. Malam akhir hilang masjid. Patutnya malam akhir lah kita kena istiqamah. Bab
Oh, dok giwa ibadah. No, bala wak baju dok bala kita tahajud sampai ke subuh. Zaman kita duduk dulu, zaman kita duduk belajar dulu, yang dia got tahajud, orang panggil qiyam juga, qiyam bola. Dia ada dua, bahasa tu tanya orang tanda piala dunia, qiyam bola, tahu qiyam bola, bukan qiyam bola, qiyam bola. Dia ada 3 qiyam, kena tahu dulu, 3 qiyam, qiyam mulai, qiyam bola, qiyam bola. Demo apa kena ni? Qiyam mulai, qiyam mulai, qiyam bola, qiyam bola. Sama je. Kau lain, ada beza tu. Qiyam mulai, bangun malam lah. Dah beribadah, zikir ke, ataupun semayang ke, baca Quran ke, qiyam mulai. Qiyam bola, bangun tengok bola. Qiyam bola, semula-semula lah qiyam tu. Bukan mana ni, qiyam bola. Bukan mana ni, bola. Semula. Dah, kita nak biar qiyam mulai. Qiyam di malam. Di malam, kalau saya di malam. Sebab malam tu ni. Bukan maksud tu, qiyam di malam ni beribadat kepada Allah. Dan saya nak pesan 2 perkara. Siapa yang nak dapat Lailatul Qadar dan dia akan wajib dapat Lailatul Qadar kalau melakukan 2 perkara ni. 2 amalan ni. Confirm dia akan dapat Ramadan. Benda Lailatul Qadar. Nabi kata fihi abwabul fihi da Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wa ibadah 83 tahun lebih. Nabi sebut 83 tahun buat ibadat. Kita belum tentu umur 83 tahun boleh buat ibadat. Ibadat semua start daripada awal lahir. Lahir tu main dah sampai boleh 43 tahun. Lahir-lahir itu zikir tu sampai umur 43 tahun. Tak ada orang. Tapi orang yang buat ibadat dengan 1 malam dah dapat 83 tahun lebih ibadat dia. Pahala, ganjaran dia. Kalau dia berzikir subhanallah 83 tahun. Alhamdulillah 83 tahun. Solat 2 rakaat 83 tahun beribadat. Solat 2 rakaat 83 tahun sembahyang. Dah kalau banyak rakaat lagi banyak dapat pahala. Buat ibadat. Berdoa pada Allah. Doa dia mustajab. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala rahsiakan. Kita tahu malam nisfu Sya'ban, malam 15. Tuhan tak rahsia. Tapi lama ada orang tak ambil peluang. Tu jelas-jelas tu. Dah, lama ada orang berzikir malam nisfu Sya'ban. Lama ada orang baca Quran malam nisfu Sya'ban. Lama ada orang yang qiyam mulai pada nisfu Sya'ban. Tak ada. Kurang. Padahal malam nisfu Sya'ban pahala je besar. Doa dia tidak akan tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Lama ada orang tahu malam yang disebut awal layalil ashr, malam-malam 10, malam Zulhijjah, start 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Hebat. Dan begitu juga malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala rahsiakan kepada dia sekali buat 83 tahun. Oh, hebat.
Bayangkan 83 tahun wa ibadah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala rahsiakan 10 yang terakhir. Dan ulama mengatakan bala-bala gaji. Bala 21, bala 23, bala 25, bala 27, bala 29. Dan pandangan sebagian ulama mengatakan bala 27. Gitu tak. Tapi ulama yang masyhurnya tidak menetapkan. Sebab apa? Sebab ramai ulama kata aku temu bala 21. Ada kata aku temu bala 23. Ada kata aku temu bala 25. Ada yang temu bala 27. Ramai yang kata bala 27. Ada kata bala 29. Dan bahkan dia mengatakan malam raya apa ada. Ada pandangan tu. Dan dia kata juga malam-malam yang lain. Malam 24. Ada. Sebahagian ulama kata okay. Padahal ada ulama kata 10 yang terakhir yang paling kuat. Sebab ada 2 hadis. Boleh jadi. Boleh jadi dua-dua. Ada belakang. Tuhan yang rahsiakan supaya manusia beribadat pada Allah. Semua malam yang terakhir pahalanya besar dan ganjarannya besar. Wa ibadat pun besar. Dah temu dah bodoh. Tapi kalau orang yang buat 2 perkara ni dapat Lailatul Qadar. Bagaimana dapat tu? Dia sembahyang Isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Dapat dia mulai dapat Lailatul Qadar. Wajib dapat. Tak sudah dah. Wajib dapat. Apa dapat enggak? Dah kalau membayar subuh berjemaah, Isyak berjemaah. Dan Nabi kata, "Man shallal isya'i fi jamaah fa ka'annama nisful lail. Wa man shallal wa man shallal isya'i wa subhi." Siapa-siapa yang bayar Isyak dan subuh berjemaah, fa ka'annama dah seumpama salatan kullul lail. Sembahyang sepanjang malam. Allah. Buat 2 ni dapat dah. Kalau kebetulan pula malam tu kita zikir juga, tambah lagi, boleh pahala. Dapat Lailatul Qadar dah, dapat pula zikir pula. Oh, cover dapat dah. 2 perkara ni je, tak rugi pun. Tak rugi. Dan malam tersebut juga dan Allah Ta'ala bagi dah banyak tawaran-tawaran bagi orang yang nak ambil. Tetapi Allah Ta'ala bagi Nabi beritahu dalam hadis yang terakhir, walaupun Allah Ta'ala tawarkan macam-macam ganjaran, Nabi tawarkan macam-macam ganjaran yang diganjarkan oleh Allah Ta'ala, pahala yang Allah Ta'ala ganjarkan, ada juga di kalangan manusia yang tak dapat. Macam hak tadi, hak saya cerita tadi, orang boleh bah, dia tak ambil bah. Orang bagi bah, dia tak ambil bah. Orang bagi duit, dia tak ambil duit. Orang bagi duit, dia tak ambil duit. Nak ambil duit banyak mana ambil lah. Tiba-tiba ada orang yang Allah Ta'ala kata, "Man huriba khairan faqad huriba." Siapa yang Allah Ta'ala haramkan kebaikan, walaupun bulan itu penuh dengan kebaikan, walaupun bulan itu dibukakan pintu syurga, walaupun bulan itu ditutup pintu neraka, walaupun bulan itu dikurniakan dan ganjaran 83 bulan, tetapi ada orang yang tak akan dapat kebaikan tersebut, kelebihan tersebut. Orang inilah orang yang rugi. Mudah-mudahan kita semua tidak rugi. Pukul 11 dah kita. Temo ada orang yang kata pukul 10.30 je, sejam je. Ni sejam setengah dah ni kita. Dah, bujur dah habis dah. Aku sedar. Dah, tu dia. Sekadar tu lah untuk kasihan kita. Dah, saya nak ayat je. Dah, mudah-mudahan kita semua ni tak lepas peluang dah.
Allah Ta'ala nak tawarkan kepada kita. Ambillah peluang di bulan Ramadan supaya kita menjadi hamba yang taat pada Allah, yang mendapat setiap iki, setiap saat, setiap masa berada dalam bulan Ramadan. Kitalah orang yang baca Quran, kitalah orang yang berzikir, kitalah orang yang solat malam, kitalah orang yang bersedekah, dan kitalah orang yang melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Sekadar untuk kuasa saya pada malam ini, saya minta maaf banyak. Tak sedar pukul 9 malam sudah. Dah, ada kata sampai sini dah lah. Dah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimat yang hidup telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa-dosa kecil kami, dosa-dosa besar kami ya Allah. Dosa yang kami buat dalam keadaan kami sedar, dosa yang kami buat dalam keadaan kami tidak tahu ya Allah. Ya Allah, ampunlah kami ya Allah. Dosa yang kami buat dalam keadaan sedar kami buat juga ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kami tahu itu dosa, tapi kami buat juga ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun, ampunlah kami ya Allah. Begitu juga dosa yang kami buat dalam keadaan tersembunyi, yang kami tak tahu itu dosa, tetapi kami melakukannya ya Allah. Engkau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Kurniakan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami semua yang berada dalam majlis ilmu ini ya Allah. Bila keberkatan di bumi Fatani ini ya Allah. Bila mereka kebaikan dan rahmat-Mu ya Allah, dan kasih sayang-Mu ya Allah. Paukanlah hati-hati mereka yang dekat kepada-Mu ya Allah, supaya mereka menjadi hamba-Mu yang sentiasa taat kepada-Mu ya Allah, sentiasa mendengarkan agama-Mu ya Allah, sentiasa memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri mereka, dalam masyarakat mereka, dan dalam sekitar keliling kelalang mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau dah kelahkan mohon ya Allah, Kau dah kelahkan minta ya Allah. Kau perkenankanlah doa kami ya Allah. Kau terimakanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kami kebaikan ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فضل اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإمام المتقين وسائر الأنبياء والمرسلين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجدنا وجدتنا ولمعلمينا ومشايخنا واستاذنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انا نجعلك في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرج جمعهم وسدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسل عليه كما من كلاب يقهر يا جب يا متقي الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحابة ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب القبور. وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya mohon maaf banyak kalau ada salah dan silap atau pun terkasar bahasa, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadir dan hadirat, dan tidak lupa juga kepada tuan ayok kita Haji Taufik kita, serta jemaahnya, orang yang bersama-sama dengan Haji Taufik, dan sekalian yang agung, para asatizah yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis suara.